Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته على السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وَالْحُوتَ يُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ. Saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikasihi Tuan Nazir kepada masjid yang indah permai ini, insyaallah, kepada Tuan Setiausaha, kepada Tuan Timbalannya dan seluruh jawatan kuasa, kepada Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, kepada sahabat-sahabat saya, teman-teman yang mengenali saya, tuan-tuan dan perempuan, hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya datang tadi. Tiap-tiap kali saya datang, saya rasa saya datang, tak datang sih dah ada 2 tahun lebih dah kot. 3 tahun kot, macam itulah agaknya. Dulu saya datang ada bulan duha di tempat salat duha bersama dengan muslimat. Yang saya ingat dulu lah. Tapi saya tengok, alhamdulillah, melancur. Tengok tadi dewan solat ni sedap, di langkah pun sedap, di duduk pun sedap ya, kerana kita dibentangkan dengan kapet yang baru, yang cantik, masjid yang diurus. Saya boleh katakan setiap malam ya, setiap malam memberikan ceramah. Kalau pada minggu, setiap pagi, sebelah subuh, sebelah duha. Dan sudah tentulah 1 minggu paling tidak 10 masjid saya pergi. Dan ini adalah masjid yang paling baik antaranya. Kita tengok lantainya berkilat-kilat, lantai di luar di sana, masuk dalam pun terurus, buku-buku terurus, kitab-kitab terurus. Dan inilah sebenarnya ini rumah Allah. Rumah Allah mesti diurus lebih baik daripada rumah kita dalam segala hal. Kewangannya diurus dengan lebih baik, kebersihannya diurus dengan lebih baik, hiasannya diurus dengan lebih baik. Tapi yang lebih penting daripada itu ialah urusan peribadatan yang mesti lebih baik. Kalau masjidnya baik, masjidnya besar, masjidnya cantik, masjidnya tersemkam indah, tapi pengisiannya dekat-dekat kosong gitu. Sembahyang Jumat bagulah nampak manusia. Kalau tidak sembahyang Jumat, masjid yang besar-besar, kita boleh perhatikan dekat-dekat kita daripada ada masjid-masjid seperti itu. Nak dapat satu saf dalam solat biasa susah. Masjid yang boleh menampung sampai 20,000, 30,000 orang, tapi tak ada. Terdengar kita seruan daripada Umar bin Khattab, Sayyid Umar bin Khattab. Tanda-tanda hari kiamat ini antaranya manusia leka membina masjid, leka memperhias masjid, leka membesarkan masjid. Tapi manusia tidak bagi perhatian kepada mengimarahkan masjid itu. Saudara saya dah jemu dah. Isteri saya pernah bagi tahu, bang, tapi tentulah selalu sangat sebut ni, apa dia?
Tuan-tuan cuba perhatikan di depan, perhatikan di belakang, perhatikan di kiri, perhatikan di kanan. Sekarang ni, tunjuk saya anak yang berumur 13 sampai 20 tahun. Tunjukkan saya. Angkat tangan, tunjukkan saya. 13, bukan 6 tahun, bukan 5 tahun, bukan 2 tahun. Anak-anak. 13 sampai 20 tahun. Pasal apa 13 tahun? Ambil balik. Berapa sampai 20 tahun? Itu sebelum dia masuk alam dewasa. Dengan tanggungjawab yang lebih besar lagi. Mana dia? Mana anak tuan di mana? Tuan-tuan tak risaukan anak kita tak datang masjid? Tuan-tuan tak risaukan sekarang ni anak kita tak duduk dalam majlis ilmu yang dikatakan taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Kita tak risau. Anak-anak yang semayang, ketak semayang maghrib ni maghrib ni. Kita tak risau kalau perempuan yang tak pernah duduk masjid. Anak perempuan kita sebagai tak pernah datang sekalipun. Tak pernah datang. Cerita tentang Nabi dia tak datang. Cerita Isra Mi'raj dia tak datang. Cerita Maulid Rasul dia tak datang. Mana anak kita? Saudara, bukan saja di sidang kami, Tuan Nazir ya, saya pergi di negeri-negeri yang lain, super. Saya baru balik minggu lepas daripada Pulau Pinang, Perak, 4 hari 4 malam. Sebelum tu 2 minggu sebelum itu di Terengganu, 4 hari 4 malam. Kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha. Besok 25 hari bulan, 24 hari bulan, sekali lagi ke Terengganu, 4 hari 4 malam. Tuan-tuan nak tahu ya, 4 hari 4 malam berapa masjid, berapa surau tuan-tuan? Kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha. Sama tuan, sama. Saya tanyakan, tuan-tuan pandang ke depan, pandang ke belakang, pandang kiri, pandang kanan, angkat tangan yang nampak anak berumur 13 sampai 20 tahun. Tak ada. Almost near zero. Macam mana tuan-tuan ni? Apa nak jadi 10 tahun yang akan datang? Tuan-tuan mati nanti, tuan-tuan mati nanti. Anak kita di mana? Saat kita nak mati, waktu kita berada di sakratul maut. Perempuan berada di sakratul maut nanti, perempuan berada dalam keadaan nazak nanti. Di mana anak kita? Anak kita mungkin duduk dalam bilik, melihat mak bapak struggle nak putuskan nyawa. Tapi apa dia boleh buat? Apa dia boleh buat? Baca Quran tak betul, dia tak pandai baca Quran. Yasin pun dia tak boleh baca. Adakah dia ilmu namanya mentalqinkan orang yang nak meninggalkan dunia ni? Mentalqin. Anak tuan ada ilmu mentalqin. Apa dia talqin? Macam mana nak talqin? Macam mana nak suruh orang yang nak mati ini bertalqin? Apa perkataan talqin? Berapa kali nak ulang? Bila nak berhenti? Tahu kita? Tahu anak kita? Saudara, habis nyawa, putus nyawa, senang saja letak ke masjid. Orang masjid urus. Saudara, zalim seorang anak, ayah atau mak meninggal dunia hanya meletakkan jenazah di masjid dan diurus orang masjid. Zalim. Satu kezaliman yang tak dapat digambarkan. Itulah sebenarnya tuan-tuan dan puan, itulah harinya, saatnya kita nak memberikan tuan-tuan gambaran kasih sayang kita kepada seorang ibu, seorang ayah. Itulah masanya. Macam mana gambarannya? Memandikan kita, mengkafankan kita. Tapi gambaran yang paling murni daripada itu ialah mengimamkan salat jenazah adalah kita. Bukan imam tadi. Imam tadi tak ada hubungan darah dengan yang mati ni. Imam tadi tak kenal pun orang yang mati ni. Tapi anak kita. Tuan-tuan tanya nanti anak tuan-tuan balik, tanya anak-anak kita kumpul tuan sebelum tuan-tuan tidur malam ni. Din man kita sembahyang jenazah selepas takbir yang ketiga baca apa? Cuba tanya dia. Dia tak boleh jawab. Yakin dia tak boleh jawab. Sebab dia tak pernah sembahyang jenazah. Dia tak pernah ikuti sembahyang jenazah.
Dia tak pernah baca buku kaifiat sembahyang jenazah. Dan dia tak fikir ada di antara dia termasuk keluarga mak bapaknya akan menjadi jenazah. Saudara yang hormati sekalian, sebab itu tuan-tuan, saya tengoklah 2 hari yang lepas saya diberi penghormatan oleh Majlis Agama Islam Selangor, khusus saudara mereka sendiri yang hadir dalamnya. Saya memberikan satu kuliah khas dalam satu acara tahunan, yaitu memberikan tauliah yang ada 400 orang semalam, dihadiri oleh Tan Sri Majlis Agama Islam Negeri Selangor Pengerusi, dihadiri oleh saya bersama Datuk Mufti kita, dihadiri oleh Ketua Hakim Syariah Negeri Selangor, dan dihadiri oleh pembesar-pembesar Negeri Selangor yang lain. Saudara, saya sebut dalam ucapan ringkas dalam 35 minit tentang ini, perkara ini. Dan saya kata, tuan-tuan, saya kata dengan saya sebut Tan Sri, saya kata, Tan Sri, macam mana Tan Sri dan saya nak menghadap Allah? Selangor ada semua sekali. Selangor ada harta, Selangor ada kekayaan, Selangor ada duit, Selangor ada masjid, Selangor ada surau, Selangor ada jalan, Selangor ada seluruh hal-hal pembangunan, Selangor semua ada. Negeri nombor 1 dalam Malaysia yang kontribut kepada GNP, yang kontribut kepada GDP, yang kontribut kepada kekayaan negara, dekat-dekat 20% contribution daripada negeri Selangor. Tapi saya kata, Tan Sri, macam mana kita nak menghadap Allah dengan kekayaan yang ada di negeri Selangor itu, tapi masjid kosong? Macam mana kita nak menghadap Allah? Berapa banyak surau-surau, tuan-tuan? Satu surau di Bangi, satu surau, satu masjid. Di bawah masjid itu ada 18 surau. Banyak-banyak surau. Tak sampai 1 kilometer satu surau, 1 kilometer satu surau. Itu Malaysia. Luar Malaysia ni tak dapat macam itu. Tak sampai 1 kilometer satu surau, 1 kilometer satu surau, 1 kilometer satu surau. Tapi suraunya kosong. Yang datang tu sekuat-kuatnya 2% daripada total population di satu kawasan. 2%. Di mana 58%. Ini tuan-tuan dan puan, kawasan ini saya ingat total population dekat sini dekat 4,000 ni. Ada tak 4,000? Seluruh dekat. Yang sepatutnya, orang yang patutnya, tuan-tuan ya, yang mendampingkan diri dengan masjid yang besar ni. Tapi berapa yang ramai yang datang? Ini kira ramai lah, tuan-tuan. Malam tadi saya di Sementara, Batu 4 Sementara. Alhamdulillah, masjid tak sebesar ni, setengah daripada ini. Tapi keramaiannya seperti ini. Boleh bagus. Tapi apa yang saya nak sebut, tuan-tuan, apa yang nak sebut ada kaitan langsung dengan pengurusi sebut tadi. Apa dia? Tentang keluarga kita ni. Saudara, pendek cerita, kalau bapa tak pergi masjid, mak tak dibawa ke masjid, kakak tak dibawa ke masjid, abang tak dibawa ke masjid, jangan cerita kesejahteraan keluarga. Serius. Nanti saya ulang, saya jelaskan. Saya sebut lagi sekali ini. Kalau bapa tak ke masjid, tak bawa mak ke masjid, tak bawa anak dara ke masjid, tak bawa adik ke masjid, tak bawa menantu ke masjid, jangan ceritalah tentang kesejahteraan, kebahagiaan anak kelak. Sebab itu tuan-tuan, masjid. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir. Yang akan memakmurkan masjid ialah orang yang beriman, yang percaya kepada hari akhirat. Yang tak datang ni bukan kata tak percaya, tapi Allah tak bagikan lintasan kepercayaan itu kepada mereka. Ada neighbor kita tak pernah pergi masjid. Semalam tuan-tuan dikatakan masjid Batu 4 tu orang yang paling dekat, rumah paling dekat 50 meter. 50 meter. Sini rumah yang paling dekat dengan masjid 50 meter. Rumah yang paling dekat berapa meter? Rumah yang paling dekat dengan masjid ni berapa meter? Sebelah
sebelah ni 50 meter, 100 meter lah kata. Berapa? 10 meter. 10 meter. Saudara, kalau yang 10 meter itu mendengar pagi-pagi 5.52, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia tak jawab, dia tak bangun, dia tak pergi bilik air, dia tak ambil wudu, dia tak start motosikal. 5 meter tak ada motosikal, dia tak datang ke sini isi sok yang pertama, dia akan bertanggungjawab untuk menjawab banyak soalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Serius contohnya. Saya nak ulang, kalau bapa tak pergi, anak tak pergi. Kalau suami tak pergi, isteri tidak akan pergi. Kalau mertua tak pergi, menantu tak pergi. Inilah yang berlaku. Sebab itu tuan-tuan, jangan tinggal masjid. Salah satu nama ahli syurga tuan-tuan yang dirakamkan, Nabi Muhammad SAW menyebut kumpulan yang dikatakan sebagai ahli syurga. Apa dia? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hati mereka selalu rindu kepada masjid. Saya nak tanya tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan dan perempuan, perempuan terutama, jawab dengan ikhlas. Tuan-tuan rindu kepada masjid? Tuan-tuan rindu nak jumpa pengurusi masjid? Tuan-tuan rindu nak berjumpa imam yang mengimamkan kita tadi? Tuan-tuan rindu nak mengisi sop pertama? Tuan-tuan jawab sendiri, tuan-tuan jawab sendiri. Ada tak rasa kerinduan? Kalau tak ada, tuan, umur dah 70, tak ada rasa kerinduan kepada masjid, masih rindu kepada warung lagi. Oi, macam mana nak mati ni tuan? Tuan-tuan mati, saya mati. Tadi duduk sekejap tadi dengan kawan-kawan cerita umur. Saya rasa dekat dalam majlis ni, saya antara yang tertua ni, 77 tahun umur saya. Saya sebenarnya boleh duduk di rumah tuan-tuan, main dengan cucu, 18 orang cucu, main dengan anak, 8 orang anak. Saya ada semua tuan-tuan. Rumah besar, alhamdulillah. Selesai di tamatun, Tapi saudara, saya nak syurga. Hasan Ali datang ni nak syurga. Hasan Ali duduk ni memberi kuliah ni, dia nak syurga. Malam tadi saya di Batu Umpah, besok ada lagi, lusa dah pergi ke Terengganu. Walaupun naik kereta tuan-tuan, bayangkan itu 5 jam Kuala Lumpur Terengganu, 5 jam setengah, 77 tahun. Tak adalah saya kata saya hebat sangat, tapi inilah saya nak syurga. Dan syurga itu tuan-tuan bukan boleh dapat dengan duduk-duduk. Nabi dah dapat syurga, sahabat dengan syurga, dia beri nyawa mereka untuk syurga. They give their life for them to get into Jannah. Kita bagi apa? Tuan-tuan nak tanya tuan, tuan-tuan bagi apa untuk masuk syurga? Tuan-tuan bagi apa? Seminggu sekali datang masjid, kan semain Jumaat. Lepas tu tengah-tengah betul-betul orang azan, kita boleh sanggup tuan-tuan naik kereta melintas masjid, pergi meraihkan anak, meraihkan kita makan malam malam ni tuan-tuan, lalu melintas masjid waktu azan. Macam mana kita? Tak ada manusia yang melintas masjid waktu azan, bukan menuju ke masjid, tetapi pergi ke tempat lain dengan anaknya, dengan isterinya, untuk menjauh selera. Saudara yang saya muliakan sekalian, sebab itu marilah kita tuan-tuan ya, saya harap kuliah saya ini bukan hanya kuliah-kuliah begitu saja. Kuliah saya ini untuk tuan-tuan merenung di depan kita untuk 2 tahun yang akan datang, di depan kita untuk 10 tahun yang akan datang, di depan kita untuk 25 tahun yang akan datang, yang akan kita tinggalkan cucu dan anak-anak. Tuan-tuan mesti tinggalkan cucu dan anak-anak yang hati mereka terpaut kepada masjid. Tuan-tuan mesti meninggalkan cucu dan anak-anak yang hati mereka terpaut kepada Al-Quran.
tinggalkan anak yang hati terpaut kepada majlis ilmu. Tuan-tuan mesti meninggalkan anak-anak dan cucu-cucu yang hati mereka terpaut dengan agamawan-agamawan. Saudara, tuan-tuan mesti meninggalkan anak cucu yang hati mereka terpaut dengan majlis-majlis halqah ilmu. Saya semalam 2 hari lepas menghadiri satu majlis perkahwinan di Putrajaya. Tapi kawan saya seronok lah hadir untuk terjemput hadir meraihkan satu majlis. Jarang-jarang berlaku di Malaysia. Isterinya umur saya 77, suaminya 78 tahun. Ada pengamen juga di Putrajaya. Sambutan dekat 300-400 orang. Ada perkataan biasa. Kawan saya, dua-dua kawan. Suami ini kawan saya, isteri ini pun kawan saya. Tapi bukan itu yang saya nak cerita. Yang saya nak cerita tuan-tuan puan ialah bila kita sampai ke satu peringkat ni, umur dah 60-70 tahun ni tuan-tuan puan ya. Tuan-tuan sampai satu peringkat bahawa tuan-tuan dan puan-puan sudah hidup begitu lama. Saudara, cuba tuan letak telefonnya. Boleh buka kalkulator. Tolong saya. Saya nak suruh pengurusi pun tak sedap pasal dia pengurusi. Saya turun orang sebelah pengurusi. Saya nak buat kiraan jam. Berapa jam kita sudah hidup selama 60 tahun. Tuan-tuan puan-puan saya nak buat kiraan jam. The number of man hours should you be living after 60 years old, 60 years. Dah hidup 60 tahun. 60 tahun kita hidup, berapa jumlah jam? Nah, saya buat ini tuan-tuan ada kaitannya dengan kita nak bincang tentang keluarga ni. Satu hari ada 24 jam. Satu bulan 30 hari. 24 kali 30 berapa tuan? 720 jam. Satu bulan tuan-tuan sudah hidup dalam arti jam 720 jam satu bulan. 720 jam jadikan tahun kali 12. Dalam satu tahun jumlah jam yang tuan-tuan sudah hidup 8.640 jam. Betul? Tuan-tuan dengar ni. Dalam masa satu tahun tuan-tuan sudah hidup 8.640 jam. Jam ini jam, bukan hari, bukan minggu, bukan bulan, ini jam. Sudah hidup 60 tahun, ambil 60 tahun aja, 60 tahun. 8.640 kali 60. 518.400 jam. Macam tuan lebih lagi. Tuan 70. Tuan tadi 76. Lebih lagi. Tapi saya ambil 60. Saya ambil 60. Umur 60 saya ambil. Sebab ada hadis mengatakan nanti. Saya nak pergi pada hadis itu. Tuan-tuan apa ya? 518.400 jam. Kalau kita sudah hidup selama 60 tahun. Saudara, kenapa sudah hidup itu lama 518.400 jam? Kenapa tak boleh baca Quran? Kenapa baca Quran tak boleh bertajwid? Kenapa makhraj pun tak betul? Tuan, tak boleh kita ambil 10.000 jam? Kita ni 518.000 ni 518.000 jam. Tak boleh ambil 10.000 jam untuk belajar Al-Quran? Saudara, saya selalu sebut ni, saya nak ulang balik. Ni live ni tuan-tuan, ni TikTok pun live, Facebook pun live ni. Saya nak ulang. Seorang sahabat saya, Ustazah, dia menjadi tetamu saya dalam saya punya Facebook live. Ustazah ni ada ijazah masters tuan-tuan, bukan first degree, masters di Azhar University dalam bidang Al-Quran. Ustazah ini ada master's degree, bukan first degree, master's degree di Azhar. Master degree-nya dalam bidang Al-Quran. Dia menubuhkan satu akademi Al-Quran. Akademi Al-Quran ni bukan kanak-kanak, untuk orang dewasa.
Akademi Al-Quran untuk orang dewasa dah 7 tahun. 7 tahun. Kita mau beritahu di mana tempatnya, di mana negeri dia tak mau beritahu. Tapi di Malaysia. Apa dia kata kat saya, tuan-tuan? Kebanyakan yang datang bertasan, dia kata umur 50, 60, 70. Dan kebanyakan yang datang tak kenal huruf pun Al-Quran. Macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan bagi tahu saya macam mana nak mati. Tuan-tuan bagi tahu saya macam mana nak mati. Umur 60, 70 tak kenal huruf. Apa dia kata? Kita ambil surah yang terakhir. Surah yang terakhir surah apa, tuan? Surah yang terakhir An-Nas. Buka An-Nas, minta orang ni yang umur 65 tahun ni tunjuk mana dia? Min syarril waswasil khannas. Tunjuk. Tak boleh tunjuk, tak boleh tunjuk. Artinya dia tak kenal huruf. Artinya dia tak boleh baca Al-Quran. Artinya dia jahil Al-Quran. Artinya dia jahil wahyu. Artinya dia jahil kitab suci. Artinya dia jahil satu alat yang akan membantu kita di alam barzakh nanti. Bila tuan-tuan, bila muka nakir nak pukul kita, nak palu kita atas satu kesalahan jawapan yang kita tak boleh jawab, dia palu kita. Al-Quran datang sebagai perisainya. Al-Quran datang memperisaikan kita. Allah Allah. Tuan-tuan yang tak baca Al-Quran, puan-puan, saya nak tanya, pagi ni anak kita baca Quran tak? Ini hari Minggu ni. Pagi tadi menantu kita yang datang ke rumah, tuan-tuan, daripada Seremban datang ke rumah, 2 malam duduk di rumah, pagi tadi baca Quran tak? Rumah orang sini besar-besar, tuan-tuan, 3 bilik, 4 bilik biasa saja sejak perang ini. Ambil yang 3 bilik. Pagi tadi bilik pertama terdengar bacaan Al-Quran. Tuan-tuan jawab sendiri, tuan-tuan jawab sendiri. Bilik yang kedua terdengar bacaan Al-Quran. Bilik yang ketiga dihuni oleh mak dan ayah. Mak dan ayah. Pagi tadi terdengar bacaan Al-Quran. Kalau jawapannya tidak, pagi ini tidak, pagi semalam tidak, minggu lepas tidak, bulan lepas tidak, macam mana mati nak bawa Al-Quran? Bagi tahu saya macam mana mati nak bawa Al-Quran. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kalau Al-Quran itu diletakkan atas gunung, tuan hancur gunung, hancur. Pasal gunung takutkan Allah, takutkan bau Al-Quran. Perumpamaan ini diberikan kepada kamu supaya kamu dapat berfikir. Macam mana, tuan-tuan? Macam mana anak kita tak boleh baca Quran? Saya buat summer camp, tuan-tuan. Mungkin ada anak-anak tuan-tuan yang dah ikut summer camp saya. Tuan-tuan Musi cikgu kan? Ustaz. Saya buat summer camp 36 tahun cikgu. 36 tahun, 1.2 juta anak-anak sampai universiti ikut summer camp saya di Sungai Lui, Ulangan. Camp saya kat Sungai Lui, Ulangan. Saya nak bagi tahu tuan-tuan 36 tahun, 1.2 juta. Di depan saya tetap sesi ada 300 ke 400 orang. Hari pembukaan, hari penutup, mak bapak datang. 1,000 di depan saya. Bahasa mak bapak bersama anak-anak. Mak bapak dalam penutup, dalam pembukaan penutup, duduk di situ dalam 4 jam. Saya bagi program 4 jam dengan mak bapak dengan anak-anak. Hari pembukaan dan hari penutup. Tuan-tuan, saya nak beritahu anak-anak ni, bukan Quran, tuan-tuan. Suruh berselawat ke atas Nabi. Bagiskan budak-budak tingkatan 5-6 orang, tuan-tuan. Bagiskan dia. Okey. Saya nak dengar selawat. Full selawat. Salawat Ibrahimiyah. Saya nak dengar. Seorang-seorang tu pandangkan kawan dia. Apa dia kata, tuan? Saya dengar dia cakap. Dia tanya, mulanya macam mana? Mulanya macam mana? La haula wala quwwata illa billah. Serius suruh anak-anak berselawat. Antara mereka tanya,
mulanya macam mana? Okey, ada kawannya memulakan. Memulakan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sambung. Tak boleh. Betul serius. Tak boleh. Tuan-tuan dah semak anak kita. Tuan-tuan dah semak anak dara kita boleh berselawat, tak boleh berselawat. Tuan-tuan dah semak anak turunan kita boleh berselawat atau tak boleh berselawat. Tuan-tuan dah semak isteri yang kita dah kahwin 40 tahun. Betul tak selawat dia? Kalau Allahumma salli ala Muhammad, tak betul. Bukan sin, sol. Allahumma salli ala Muhammad, tak betul. Bukan Muhammad, Muhammad, ha. Macam mana tuan-tuan? Cuba tuan-tuan fikir macam mana. Tak percaya tuan-tuan? Berapa ramai yang tak boleh sebut ha, Muhammad. Kadang-kadang saya dengar azan daripada muazzin. Minta maaf lah, saya tak dengar kat sini kan dia. Kan dalam azan ada sebut Muhammad. Asyhadu anna Muhammad. Tak betul. Bukan Muhammad, Muhammad. Betul tuan-tuan, serius tuan-tuan. Beginilah kita. Dalam keadaan tuan-tuan, dalam keadaan inadequacy, all those inadequacy. Bapa tak tahu pun anak tak boleh berselawat. Mak tak tahu pun anak tak boleh berselawat. Isteri kita pun kita tak pernah dengar selawatnya. Saudara, selawat ke atas Nabi ini syarat sah kepada sembahyang. Macam mana tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tak pernah dengar nama orang anak boleh berselawat atau tak boleh berselawat, macam mana? Kalau tuan-tuan dah kahwin 30-40 tahun tak pernah dengar daripada mulut isteri bacaan selawatnya. Saudara, cerita tentang keluarga ni tuan-tuan, saya nak masuk dah cerita keluarga ni. Semuanya bermula daripada rumah. Semua. Sebab itu tuan-tuan saya nak ajak tuan-tuan ada 12 perkara malam ni yang kita renung sama-sama. Tetap satu yang saya sebut nanti tu, tuan-tuan letakkan kepada diri, letakkan kepada suami, letakkan kepada isteri, letakkan kepada semua penghuni rumah itu. Dan itulah bentuk rumah kita yang ada sekarang ini. Tuan-tuan jawab sendiri. Saudara-saudara, sebelum itu saya nak memulakan kenapa kita ni, termasuk saya bercakap ni, susah sangat nak menggugurkan perkara-perkara yang haram, statusnya haram. Kenapa susah sangat nak gugurkan yang menjadi amalan kita, satu benda yang sudah difatwakan sebagai haram? Apa dia? Rokok. Kenapa terus rokok haram? Rokok haram, vape haram. Pasal rumah kita malaikat terjun, malaikat tak datang ke rumah tersebut. Pasal apa tuan-tuan susah sangat nak pegang Quran dekat rumah pagi-pagi selepas subuh, sebelum subuh? Kerana susah sangat nak pegang Quran. Kenapa susah sangat nak membaca Quran? Kenapa susah sangat nak minta anak laki-laki, anak perempuan, dia baca kita dengar, kita baca kita dengar, dia dengar. Macam mana Jibril turun mengajar Nabi Muhammad SAW. Kenapa susah sangat? Tuan-tuan ada, tuan-tuan buat. Tuan-tuan buat. Anak baca kita dengar, kita baca anak dengar, isteri baca suami dengar, suami baca isteri dengar Al-Quran di rumah kita. Kita setahun sekali adalah tadarus. Berapa orang yang tadarus daripada total jemaah? Itu tadarus. Tapi di rumahnya tadarusnya kena hari-hari. Pagi,
selepas maghrib, sebelum isya, sebelum tidur, kalau boleh Quran, baca Quran. Saudara, apa jadi kalau Al-Quran tidak dibacakan? Saya dah sebutkan tadi di rumah ni, apa nak jadi? Saudara-saudara, tuan-tuan dengar ya. Saya nak terus pergi tuan-tuan, saya nak terus pergi sekarang ni. Rumah, tajuk dia tuan, keluarga yang dijauhi malaikat menjejaskan kesejahteraannya. Tuan-tuan dengar, tuan-tuan tengok bentuk rumah yang dijauhi oleh malaikat. Bentuk rumah yang dijauhi oleh malaikat. Tuan-tuan tengok satu persatu. Ini rumah kita atau tidak rumah kita? Rumah yang pertama ialah rumah yang meremehkan salat. Apa arti meremehkan salat? Tak salat, tak jaga salat, salat tidak dalam waktunya, salat tidak diawalkannya, salat tidak pada waktu yang masuk waktunya, salat tidak di masjidnya, salat bersendiriannya, dalam rumah pun tak tegak jamaah. Ada orang, tuan-tuan, bila saya buat pula duha ni, isteri bagi tahu saya, doktor dia kata, saya dah kahwin 32 tahun, tak pernah sekali pun suami saya ke depan mengimamkan saya dengan 2 orang anak di rumah. Tak pernah sekali pun. Macam mana tuan-tuan ni? Macam mana? Macam mana tuan-tuan tak pernah mengimamkan? Pasal apa dia jadi begitu? Pasal rumah itu sunyi daripada malaikat. Malaikat tak suka ada imam, malaikat tak suka bapa jadi imam, malaikat tak suka suami jadi imam, malaikat tak suka suami yang Allahu Akbar, anak-anak Allahu Akbar, malaikat tak suka kita menyebut Allahu Akbar. Bukan syaitan tak suka, syaitan tak suka kita minta maaf, syaitan tak suka kita menyebut Allahu Akbar. Kenapa syaitan? Pasal rumah kita tidak didatangi oleh malaikat. Saudara, kalau ada yang tidak salat tuan-tuan ya, terus saya ceritalah. Ada anak yang tidak salat, ada suami yang tak jaga salat, ada menantu yang tak jaga salat. Terus saya ceritalah nak membangunkan keluarga bahagia, keluarga sejahtera. Tak adalah, tak mungkin. Sebab salat itu segala-galanya. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Malam ni saya nak sebutkan satu hadis, tuan-tuan dan puan ya. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Janji setia Allah kepada makhluk yang namanya insan diikat dengan salat. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, tuan-tuan, siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Pembeza di antara kufur dengan iman, salat. Tak salat, kufur. Salat, iman. Saudara, banyak kekufuran dalam rumah kita. Macam mana malaikat nak datang? Malaikat tak nampak ada orang rukuk dan sujud. Malaikat tak nampak ada orang angkat tangan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum selepas salat. Nombor 2, malaikat tidak masuk kalau ada dalam rumah itu kederhakaan berlaku daripada anak kepada mak bapak atau isteri kepada suami. Saya nak bagi tuan-tuan isteri kita buat teh kacau-kacau letak kat depan kita, lepas tu ditinggalkan kita minum seorang-seorang di basuh pinggan, itu pun sudah dianggap satu bentuk kederhakaan kepada suami. Kita tak layan habis suami kita. Saudara basuh baju dia, collar dia lebih sikit kakinya, perempuan merungut dalam bilik air. Sebelum masukkan ke washing machine, kita sental dulu collar tu. Merungut. Bungut itu derhaka kepada suami. Tuan-tuan suami disuruh beli lain,
Balik rumah dia beli yang lain. Perempuan tak cakap apa, tapi cakap sorang-sorang pasal memasuk benda yang dibeli itu. Derhaka kepada suami, derhaka perkataan, derhaka perbuatan. Terlebih teruskan. Anak pula tuan, anak saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan anak tuan-tuan, anak apa dia? Seorang anak, apa tugas anak kepada mak bapak? Saya nak tanya tuan-tuan dan puan, apa tugas anak kepada mak bapak? Kalau tugas anak kepada mak bapak hanya mengatakan tolong masak, itu tugas anak, tolong saji, itu tugas anak, tolong basuh pinggan, itu tugas anak, itu satu tugas. Tolong bawa ke klinik, itu satu tugas anak, itu satu tugas. Tolong mengemaskan biliknya kerana dia tak mampu nak mengemas, itu tugas anak, itu satu tugas. Tapi saya nak bagi tahu perempuan, pagi ni, malam ni saya nak bagi tahu, tugas utama anak-anak ialah menggunakan kekuatan muda remajanya, menggunakan keseluruhannya itu untuk apa tuan-tuan? Untuk kita membawa ibu dan ayah ke gelanggang syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Misal, tuan-tuan ya, berapa orang anak-anak yang hari ni tuan-tuan? Berapa orang anak yang hari ni? Tadi dah tunggu tuan-tuan, dah tunggu. Mama, azan lagi 5 minit azan mama, lagi 5 minit azan. Jom. Itu anak yang soleh. Saya nak tanya tuan-tuan, berapa orang anak-anak tadi 5 minit sebelum azan dia sudah ingatkan mak bapak, jom. Kita dah start dah, jom. Berapa orang anak yang bagi tahu mak bapak begitu? Saudara, baca Quran. Anak tetap tadarus dengan anak, menjadi ketua mentadarus dengan mak dan ayah. Itulah peranan anak untuk membawakan mak dan ayah termasuk anak-anak menuju ke pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat. Ya. Saudara-saudara, apa lagi yang kita kena buat tuan-tuan? Anak hari Jumaat dia dengar khutbah, balik masa makan tengah hari, dia makan tengah hari lewat selepas Jumaat, anak memberikan kepada mak dan ayah dan adik perempuannya yang tak datang, mama tadi khutbah cerita tentang, saya baca khutbah yang baru ni, cerita tentang ialah tentang yang Al-Aqam kan ya, Imam Mahdi cerita Imam Mahdi. Berapa orang anak-anak ni yang bagi tahu mak bapak dia, mak terutamanya, adik perempuannya, cerita Imam Mahdi dikatakan ialah ada yang realnya mama macam ini, tapi yang tak realnya, yang berlaku sekarang ini, yang tak real ini adalah ini, sifatnya 1, 2, 3, 4, 5, 7. Bila Imam Mahdi akan muncul, bila pula Nabi Isa akan muncul, macam mana hubungan Mahdi dengan Mahdi dengan Isa? Berapa orang anak-anak bagi tahu mak bapak dia, bagi tahu mak dia? Kalau tidak, tuan-tuan, inilah bendanya yang nak disampaikan kepada mak tak datang sembahyang Jumaat, yang disampaikan adik perempuan dan kakaknya yang tak datang sembahyang Jumaat. Inilah di antara fungsi tugas anak-anak nak membawa mak bapak ke pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas anak-anak, tuan-tuan, saya nak bagi tahu, tugas ada dua. Satu, tugas worldly, the worldly function. Worldly function apa dia? Bagi duit, belikan sayur, belikan makanan, masakkan makanan. That is worldly. Satu ialah tugas, tuan-tuan, tugas membawa mak dan ayah ke pintu syurga Allah. Anak yang soleh. Anak kita mesti menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Tempat untuk menjadi anak yang soleh, anak yang solehah di rumah kita yang sudah didiami. Kita dah diam, bapa kita dah diam, datuk dia. Rumah tu rumah pusaka, tuan-tuan. Rumah pusaka turun-menurun, turun-temurun. Tetapi nampak rumah itu masih lengang dengan amalan agama, lengang dengan amalan-amalan sunnah Nabi Muhammad SAW. Rumah itu, tuan-tuan, disitulah tempat bercengkeramanya syaitan dan iblis. Malaikat-malaikat tak masuk dalam rumah itu berpuluh tahun, ratus tahun. Saudara,
Kita harap tuan-tuan dan puan tuan-tuan tengok balik anak-anak kita ni. Saudara, tuan-tuan mati nanti, tuan-tuan, Ustaz Ustazah selalu sebut, tak ada satu yang kita bawa dalam kubur. Rumah kita tak bawa, kereta kita tak bawa, pangkat kita tak bawa, gaji kita tak bawa, rumah sewa kita tak bawa. Dekat sini cikgu-cikgu banyak rumah sewa, rumah sewa dekat Jakarta. Kita tak bawa semua tu. Yang kita bawa nanti yang membantu kita di alam kubur 3 perkara. Pada hafalan. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Ketiga ialah doa anak yang soleh, anak yang solehah. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan yakin di rumah tuan-tuan ada anak yang soleh, anak yang solehah? Nanti kita tengoklah ciri-ciri dia. Tapi bukanlah dalam segmen syarahan pagi malam ini. Itu cerita lain pula. Ciri-ciri anak yang soleh, anak yang solehah. Paling tidak tuan-tuan ada 25 ciri anak yang soleh, anak yang solehah. Tapi soalan saya tadi, yakin, tuan-tuan yakin tak? Dalam rumah perempuan, dalam rumah tuan-tuan, di kalangan anak-anak, di kalangan menantu, tuan-tuan yakin tak mereka masuk dalam kumpulan anak yang soleh, anak yang solehah? Kemudian tuan-tuan puan nombor 3, tiada bacaan Al-Quran, selawat atau zikir. Saya nak tanya tuan-tuan perempuan, pagi tadi buat tak tuan-tuan? Subhanallah 100 kali, Alhamdulillah 100 kali, Allahu Akbar 100 kali, Allahumma salli ala Muhammad 100 kali. Buat? Tuan-tuan buat ke tak buat? Tuan-tuan jawab tu. Kalau dah umur 65 tahun tak buat juga, la haula wala quwwata illa billah. Cuma tuan-tuan ni. Ini dia. Itu bau selawat. Dari bacaan Al-Quran. Macam kita tuan-tuan, macam kita. Satu hari tuan-tuan, setidak-tidaknya 1 lembar Al-Quran. Dalam kitab disebut 1 lembar. Satu hari 1 lembar. 1 lembar mungkin 2 muka surat atau 1 muka surat. Tuan-tuan baca. Minta maaf saya sebut diri saya ni. Saya nak minta maaf. Saya nak lapik dengan kemaafan. Saya nak lapik dulu. Bukan saya nak tunjuk diri. Saya wajibkan diri saya 1 hari 1 juzuk, tuan-tuan. Wajib. Pagi-pagi tadi saya dah habis 1 juzuk. Kadang-kadang dalam perjalanan macam ni, tambah lagi juzuk yang kedua. Macam mana tuan-tuan ni? Sampai kita ada satu ketagihan baca Quran, tuan-tuan. Saya kalau ngantuk-ngantuk, semua rasa baca letih, Quran tu Quran bukan Quran. Hilang ngantuk, tuan, hilang ngantuk. Tapi kalau misalnya pegang Quran mengantuk, artinya kita dikawal oleh syaitan. Rumah kita dipenuhi oleh syaitan. Malaikat tak ada rumah. Sepatutnya tuan-tuan ngantuk, tuan-tuan letih, tuan-tuan tak bermaya, tuan-tuan rasa macam-macam tak seronok, tuan-tuan macam pegang Quran, baca Quran, Allah. Dan energy comes in, tuan-tuan. Injections of energy, the spiritual energy. Tapi kalau pegang Quran ngantuk, susahlah. Sebab itu tuan-tuan saya haraplah zikir-zikir tuan kena seorang-seorang ni. Paling tidak ni tuan-tuan dan puan tuan-tuan kena pegang. Tak kisahlah tuan-tuan cari tuan-tuan. Tuan-tuan cari ni. Cari tuan-tuan. Beli besok. Sama ada yang counter yang tu pun boleh buka. Yang counter tu boleh buka. Tapi ni tuan-tuan. Tuan-tuan pegang ini saja. Tuan-tuan raba dalam poket ini. Tuan-tuan sebut apa tuan-tuan? Tuan-tuan pegang ni. Tuan-tuan pegang ni. Tuan-tuan pegang ni. Tuan-tuan sebut apa? Tuan-tuan sebut ikon-sif. Pastinya ini. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Letak dalam kereta tuan-tuan. Letakkan motosikal. Kalau pelanggan mati, yang ini bahan bukti akan bercakap kepada Allah SWT. Kita perlukan bahan bukti ini, tuan-tuan. Tapi kalau bahan buktinya, tuan-tuan, kita punya bahan bukti ni yang biasa-biasa kita tengok ni. Bahan bukti kita
nampak duduk di warung-warung, itu bukan barang bukti. Sekarang barang bukti tuan, barang bukti saya di depan saya sekarang tuan, semuanya akan bercakap kepada Allah. Dua telefon saya ni akan bercakap di akhirat nanti. Ni saya punya tab, dia akan bercakap di akhirat nanti. Ni tuan-tuan, ini bahan ni yang akan menyebabkan tuan-tuan gambar turun naik ini akan bercakap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tuan-tuan, ini makan ini minuman yang disajikan kepada saya akan bercakap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab semua peralatan ini berada dalam satu suasana kami membesar mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni ayah saya meninggal lama dah, 20 tahun dah meninggal. Ayah saya ni orang Johor bertepat, mak saya orang Kedah. Ayah saya ni bila katakanlah sekali nak balik balik dia dekat Johor, katakan gitu, dia pantang sangat tengok masjid atau surau dalam perjalanan. Mesti nak singgah. Kadang-kadang tuan-tuan harapan, kerana nak singgah masjid, banyak masjid kat Melaka, banyak masjid, singgah. Akhirnya rancangannya untuk sampai dalam masa 3 jam setengah atau 4 jam, akhirnya sudah menjadi dekat 7 jam. Apa dia buat tuan-tuan harapan? Dia masuk masjid, masuk surau yang ada mendirikan semalam Jumaat, ibadah tahiyatul masjid, sebanyak-banyak mungkin surau dan masjid. Apa dia kata? Itulah bahan bukti yang ayah nak tunjuk di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, kita singgah masjid, buang air, habis basuh, jalan terus. Tuan-tuan buat tahiyatul masjid. Jadi bahan buktinya apa dia? Singgah masjid, bahan buktinya tak ada kaitan dengan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan, yang keempat ialah malaikat tak masuk rumah kita kalau orang yang ada dalam rumah itu, mak bapaknya, anak-anaknya, menantu-menantunya terus menerus melakukan dosa yang berterusan. Tadi sokok tadi, tuan-tuan, berhenti sokok, berhenti. Nah, kita nak dapat syurga. Takut tuan-tuan rokok tu penghalang tuan-tuan masuk syurga. Amalan dah bagus, datang masjid bagus datang masjid, duduk saf yang pertama, berdiri saf yang pertama, belakang imam bagus. Tapi terhalang untuk masuk syurga. Pasal apa? Rokok. Haram. Apalagi tuan-tuan, apalagi dosa-dosa yang berterusan. Kadang-kadang kita pun tak tahu dosa itu berterusan. Apa dia dosanya? Tak didik isteri, dosa. Dah kahwin 40 tahun tuan-tuan, 40 tahun dah kahwin dah. Tuan-tuan kena didik isteri dalam 3 area dia mesti dididik. Yang ini akan ditanyakan di kubur, ditanyakan daripada macam. Pertama, didikan akidah. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan dah didik isteri kita tentang akidah? Akidah artinya bercerita mengenai amplification, cerita mengenai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perempuan yang hadir ini, berapa ramai suami yang sudah cerita kepada perempuan, dia baca buku, dia dengar daripada guru-guru, dia buka kitab mengenai akidah, iaitu cerita mengenai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya nak tanya perempuan, suami kita dah ajar? Suami kita dah tunjuk? Suami kita dah tunjukkan jalan? Suami kita dah cerita tentang kalimah syahadah? Coba. Dan suami bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ustaz-ustaz di sini, bukan imam di sini, bukan mufti Selangor, tetapi mufti rumah itu. Siapa dia? Ayah. Siapa dia? Suami. Inilah orang-orang tuan-tuan, insya-Allah, yang akan membawa satu suasana ilmu, suasana amal, suasana semayang. Tuan-tuan, kita kadang-kadang kita tengok, saya minta maaf tuan-tuan, kadang-kadang saya tengok, ini saya pandang sendirilah tuan, kita pergi ke masjid ya. Orang dah tua-tua, umur 60-70 tuan-tuan, habis memang isyak ada jamuan. Satu tempat tuan-tuan di kawasan Felda saya pergi, Sembelih lembu tuan-tuan, panggil saya datang sembelih lembu. Kawasan Felda ni dia bagus, sembelih lembu. Tuan-tuan apa ni?
Saya tengok ramailah datang. Ialah lembu, bukan kerana Hasan Ali, mungkin lembu lah, kerana lembu datang ramai. Tapi bila selepas Isyak, saya tengok, saya perhatikan selepas Isyak, semuanya merebu pergi ke tempat makan, tuan-tuan, cari sup semuanya. Tak buatlah Ba'diyah Isyak, tuan-tuan. Dah umur dah 60-70. Ba'diyah Isyak ni buatlah. Qabliyah buat, Ba'diyah buat. Sembahyang sunat 12 rakaat tu kena buat, 12 rakaat tu kena buat. Mesti buat. Apa fadilat tuan-tuan? 2 rakaat salat sunat subuh. Apa fadilat dia? Apa fadilat? 2 rakaat salat subuh, sunat subuh. Dunia dan seisi-isinya. Bayang tuan-tuan, fadilat 2 rakaat sunat subuh. Fadilatnya dunia dan seisi-isinya. Can you imagine the number of losses that occurred during our time bersama dengan family kita? Kita tak bagi ruang, tuan-tuan, kepada solat qabliyah pada subuh 2 rakaat. Sayang, dunia dan seisi-isinya. Kita bagi tahu isteri kita, qabliyah subuh, dunia dan seisi-isinya. Bagi tahu anak kita, sembahyang subuh 2 rakaat, sunat subuh 2 rakaat, dunia dan seisi-isinya. Tuan-tuan, ada seorang orang Saudi, tuan-tuan, dia menghantar anak dia belajar. Dia pun dengan isinya menemankan anak dia belajar. Dia kan banyak duit kan, dia temankan anak dia belajar. Tuan-tuan, habis saja kita berceramah ni, dia pusing keliling, tuan-tuan. Apa isyarat? Brother, isyarat. Betul-betul dia pusing keliling. Isyarat. Apa dia? Sembahyang isyarat, sunat isyarat, pahalanya ialah haji dan umrah. Haji dan umrah. Kita sembahyang sunat isyarat. Apa tadi? Kemudian tuan-tuan, nombor 5. Ini tak adalah orang jajah, kalau tak ada ni. Adanya minuman keras dalam rumah. Malaikat tak masuk, tuan. Bahkan dikatakan kalau ada setitik minuman keras, malaikat tidak masuk. Tuan-tuan nak tahu, setitik minuman keras yang masuk dalam mulut kita melalui lidah kita, 40 hari sembahyang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setitik. Jadi tuan-tuan, saya tak fikirlah ada orang kat sini. Saya dalam ni penulis menyebutkan, saya pun sebutkan lah, tak ada orang ada saja minuman keras yang ada di rumah. Next, kenapa malaikat tak masuk rumah? Perbomohan atau syirik, bomoh. Tak payahlah, tuan-tuan. Tak payahlah pergi tilik sana, tilik sini, dia berbomoh sana, bomoh sini. Jangan terbayar. Betul terbayar. Nanti bomoh tu masuk dalam air, tuan-tuan. Dia ambilnya kita limau nipis, goyangnya pakai sudu, pakai goyang. Orang yang buat kau ni tak berapa jauh daripada sini. Saudara, syirik tu syirik. Tak payah. Tetapi perbomohan itu bukan perbomohan yang misalnya darus syifa, yang bersadarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Yes. Darussalam, pengasasnya Datuk Ismail Kamus. Yes. Yang lain tak payah, tuan-tuan. Yang pakai kemian, yang pakai apa, tak payah. Tak payah. Next. Yang ketujuh, tuan-tuan, malaikat tak masuk kalau ada orang dalam rumah itu menjadi pemutus silaturahim. Pemutus. Tuan-tuan, ada muslimat bagi tahu saya dalam satu majlis, dia kata sejak dia kahwin anak ada 4 orang dah. Mak mertua dia tak habis-habis bila datang ke rumah dia bagi tahu anak dia. Kadang-kadang saya terdengar dia bagi tahu anak dia. Kadang-kadang kita ada macam ada sikit pertengkaran suami isteri. Mak mertua ni cepat je cakap aja.
cerai kata dia. Jangan putuskan silaturahim. La tadkhulul jannah qatil. Tidak akan masuk syurga mereka yang putuskan silaturahim. Tuan-tuan, kalau yang tak tegur mak mertua dah 6 tahun, besok pagi atau besok pagi hari Senin, start motosikal, start kereta pergi rumah dia. Sampai ke rumah dia, naik masuk pintu, masuk tuan-tuan, terekam dia tuan-tuan. Pegang tangannya, cium dahinya, pegang erat-erat badannya, tubuhnya, cium dahinya, bisik dirinya, ampun mak, ampun mak, ampun mak, ampun mak, ampun mak. Kena buat. Sedangkan tak masuk syurga kalau ada permusuhan dengan mertua, dengan ayah mertua, dengan ipar, dengan mak, dengan ayah, dengan abang, dengan kakak. Jangan. Berapa ramai yang jadi adik-adik teguh sebab harta yang ditinggalkan bila ayah meninggal, bapa tua, saya sejak tahun itu ada. Tak teguh adik-adik, tak teguh adik-adik. Satu cerita tuan-tuan, di Negeri Sembilan, abangnya mengadakan satu majlis kahwin. Dikatakan kepada saya, sembelih tuan-tuan 2 ekor kerbau, 1 lembu. Oh, 3 ekor lembu, saya pun hebatlah, hebat sangat majlis itu. Panggil tuan-tuan, selagi daripada Brunei datang, selagi daripada Sumatera datang, daripada Singapura datang semua. Majlis besar tuan-tuan, majlis besar. 3 hari 3 malam majlis besar. Supnya tak tahu tak berapa banyak, berapa dipanggil apa? Kita sup periuk besar kita panggil apa? Kawah. Berapa kawah kita pun tak tahu. Tapi saya nak bagi tahu, rumah dia satu jalan dengan rumah adik dia. Rumah dia rumah nombor 3, adik dia rumah nombor 37. Oh, satu jalan. Orang Brunei datang, orang Sumatera datang, Singapura datang. Adik yang junjung tak dijemput. Pasal apa? Pasal mereka sudah tidak berteguran di antara mereka, sudah 6 tahun kerana harta yang ditinggalkan oleh ayah. Seorang hendak dibagi harta cara adat, seorang hendak cara faraid, sampai tak habis-habis sampai sekarang. Adik-adik berputus berkat rot atau tak berpatah harap. Macam mana nak mati tu? Macam mana nak mati? Kalau saya dengan kakak tak berteguran, macam mana nak mati? Itu yang nak mati. Yang dah mati, tuan-tuan yang berada di kubur, macam mana tuan-tuan? Anak tak settle ni, macam mana? Pasal apa anak tak settle? Tuan-tuan tak tinggalkan wasiat pun tak ada, apa pun tak ada. Tuan-tuan meninggalkan kita ikut cara sunnah yang sudah Nabi Muhammad SAW. Macam mana nak mitigate, macam mana nak mengurangkan perselisihan anak-anak kita ni, waris-waris kita. Tuan tidak tuan ni. Tuan tak kita siksa di kubur nanti perbuatan anak-anak ni. Satu lagi anak-anak ni, anak-anak tuan-tuan, anak yang tak semayang, anak tak pergi masjid. Tuan-tuan tinggalkan harta, harta itu tidak membantu tuan-tuan untuk berdepan dengan muka nakir. Harta itu tak membantu tuan-tuan untuk duduk di bawah arsy Allah di padang mahsyar. Sebab anak-anak tuan-tuan menjolikan harta tuan-tuan. Sebab anak-anak tidak ada didikan agama, tidak ditegur mereka, tidak dinasihat mereka, tidak dididik daripada awal-awal. Rumah itu yang ada, rumah kita tak menjadi sekolah mendidik anak-anak. Rumah kita tak jadi madrasah untuk mendidik anak-anak. Sebab sepatutnya bapaknya menjadi ustaz mudir, maknya menjadi mudirah, tapi tak berlaku dalam rumah kita. Bapak tak pernah cerita pun tentang surga neraka, mak tak pernah cerita pun tentang alam barzakh. Tuan-tuan, mak tak pernah cerita pun tentang dosa dan pahala. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan, bila penghabisan di rumah kita cerita mengenai syurga neraka? Bila rumah kita tuan-tuan, bapa kita cerita dengan kita dalam fenomena alam barzakh? Bila tuan-tuan, mak dan ayah cerita dengan anak-anak, atau abang cerita dengan adik-adik ni mengenai apa? 6 soalan kubur. Bila tuan-tuan? Inilah yang kita kena fikir tuan-tuan. Tak maaf saya sebut. Kemudian makan harta haram. Ini tadi tuan-tuan kadang-kadang memang ada harta yang sepatutnya diberikan kepada orang waris.
Dia kahwin, tapi tak ada declaration. Tapi memang ada sah dia kahwin dan beranak. Ini berlaku betul-betul depan saya sekarang, tuan. Saya diminta bersama-sama untuk menyelesaikannya. Kahwin, dia 4 isteri, tuan. Isteri yang keempat ni dia kahwin. Sah. Memang bukti dia kahwin sah, tetapi tidak berdaftar di Malaysia. Macam mana, tuan? Dan isteri yang keempat ni dinafikan daripada harta. Anak yang lahir dinafikan selama-lamanya sampai akhir hayat. Orang-orang yang ada saudara mara tu makan duit haram, tuan. Makan duit haram. Jangan sorok, tuan. Jangan sorok. Anak yang sulung, tuan, nak sorokkan bukti anak yang tahu. Anak yang sulung ni dengan satu orang yang menjaga investment bapak yang meninggal. Dia tahu, anak sulung tahu bahawa bapak dia ada isteri yang keempat, tapi disorokkan, tak mau bagi tahu sebab dia tak mau mengecilkan pendapatan daripada pembagian harta pusaka. Jangan, tuan, jangan. Kemudian tuan-tuan dan puan, insya-Allah ya. Yang ke-9, makan riba. Ini pun mungkin tak adalah kasih dia cerita orang sini lah, saya rasa. Ya. Macam mana? Oh, sorry. Sorry. Okey. Makan riba. Tuan-tuan ya, sekarang dah ada alternatif. Islamic banking dengan conventional banking. Tuan-tuan perlu simpan duit juga dengan conventional. Tuan-tuan tidak ambil harta kaful, melainkan ambil insurance conventional. Tuan-tuan berdepankan Allah. Tuan-tuan akan berdepankan Allah. Jangan. Tuan-tuan kena tengok, selidik, bagi tahu anak-anak. Siapa di antara anak-anak yang simpan duit masih dalam bank konvensional? Tuan-tuan bagi tahu dia. Bank Islam ada, bank muamalat ada, Maybank ada, semuanya ada. Solid Islamic banking. Bank rakyat. Jangan. Sebab itu, tuan-tuan, nombor 10, pergaduhan di antara penghuni. Saya bimbang kalau perempuan, tuan-tuan, bergaduh suami isteri, bergaduh tak bertegur dalam 2 minggu, tak bertegur dalam minggu, masa 2 minggu masih tak bertegur, Allah ambil salah seorang daripada kita mati dalam keadaan putus hubungan dengan isteri, kita mati dalam keadaan putus hubungan dengan suami. Jangan, tuan-tuan. Kita mati dalam putus hubungan dengan mertua, kita mati dalam putus hubungan dengan jiran, kita mati dalam putus hubungan dengan orang-orang yang mengendali masjid. Banyak kita persoalkan pengurusi, kita persoalkan seterusnya. Saya dulu jaga masjid, tuan. Saya ekskul agama, saya jaga masjid, saya jaga surau, saya jaga madrasah. Semua masjid Selangor saya jaga, semua surau Selangor saya jaga, semua madrasah Selangor saya jaga, semua sekolah-sekolah kerajaan saya jaga, semua saya jaga. Saya tahu, tuan-tuan, macam mana pergaduhan di antara pengurusi dengan imam, macam mana pergaduhan di antara pengurusi dengan timbalan pengurusi, macam mana pergaduhan di antara Bilal dengan imam. Oh, tuan-tuan, di rumah Allah ni, di rumah Allah. Jangan. Kemudian tuan-tuan puan ya, nombor 11, terlalu berhibur. Cukuplah, tuan-tuan, cukuplah. Minta maaf, saya nak beritahu, saya tak tengok TV, tuan-tuan. Saya tak tengok TV. Tapi kalau tuan-tuan tanyakan saya berita-berita terakhir dunia ni, saya boleh cerita satu persatu, tuan-tuan. Tentang pilihan raya Amerika ni antara Donald Trump dengan Kamala Harris ni, saya boleh cerita, tuan-tuan, negeri mana daripada 50 negeri yang sokong, apa keputusan yang terakhir, apa dia punya poster ni yang terakhir sekali, saya boleh cerita. Tentang Iran sekarang ni, saya boleh cerita. Tentang Israel latest, saya boleh cerita. Saya tak tengok TV, dan saya tak pernah tengok drama di TV, tak pernah tengok cerita Hindustan di TV, tak pernah.
payahlah tuan-tuan, tak payah dah TV ni, tak payah dah. Tak payah. Ni, TV ni yang tengok ni. Ni TV kat sini tengok ni. Ni. Tak payah dah. Tuan-tuan tak rasa ke dia kalau tu ada satu orang lagi dalam kelas tu cerita kat saya. Apa dia? Mertua dia, ayah mertua dah meninggal. Jadi mak mertua datang duduk rumah dia. Dia pun ada dia dengan suami dengan ada 2 orang anak. Anak bongsu yang belum kahwin dan anak nombor 2 belum kahwin lagi. Duduk dengan dia. Apa dia kata? Nenek ni tuan-tuan dah umur 73 tahun. Apa nenek buat tuan-tuan? Daripada pagi drama, tengah hari drama, petang drama, malam pun drama. La haula. Nenek ni dah addicted. Kepala je drama. Sampai dia tahu tuan-tuan, dia tahu. Dia bagi tahu cucu. Ini cerita apa? Ini dah episod yang berapa? Ini cerita siapa? Pelakunya siapa? Nenek tu boleh tahu semua tuan-tuan. Tapi nenek tak tahu cerita muka dan nakir. Nenek tak tahu cerita Israel. Nenek tak tahu cerita Malakal Maut. Nenek tak tahu cerita tentang Alam Barzakh. Nenek tak tahu cerita tentang Sakratul Maut. Ya Allah, ya Allah. Jangan tuan-tuan, jangan. Tak payah dah. Tak payah. TV Hijrah, yes. Ridho Hakim, yes. Buka. Inilah masanya. Saya tengok TV Hijrah tuan-tuan daripada pagi-pagi tuan, daripada pukul 6. Program cantik-cantik, ustaz muda-muda, hebat-hebat, doktor-doktor tuan-tuan. Memang hebat. Tengoklah. Bawa susu, bawa teh, pergi ke depan TV, tengok. Tuan-tuan sekarang banyak tentang macam mana membaca Quran, tajwid, tentang makhraj. Tentang bukan Quran, ikut ustaz. Inilah caranya. Tak ada cara lain dah. Kemudian tuan-tuan puan ya, yang terlalu berhibur ni, tak payah dah. Artis-artis tak payah dah. Dia bercerai ke tak tahu dah. Tak payah dah. Tak cantik lah umur 60-70. Cerita pula artis sedang bercerai, dia pula cerita. Tidak. Kita takut kita diceraikan daripada syurga. Kita takut kita diceraikan daripada duduk di bawah arasy. Kita takut kita diceraikan daripada melihat Nabi Muhammad, berjumpa Nabi Muhammad. Itu yang kita takut. Yang akhir tuan-tuan, rumah ya, kotor rumah kita. Malaikat tak masuk. Allah itu cantik, dia tidak yang cantik. Jangan. Tapi rumah kebanyakan rumah orang Islam, alhamdulillah saya tengok. Tapi orang rumah yang bukan Islam, memanglah tuan-tuan. Dan saya yakin tuan-tuan kat sini tengok gaya-gaya tuan-tuan pun, tengok kekemasan tuan-tuan. Saya yakinlah rumah-rumah kita pun kemas, disusun cantik, bilik disusun cantik, sujadah disusun cantik, semuanya dapurnya cantik, pinggan makunnya disusun cantik, orangnya pun disusun cantik, suaminya pun pakaiannya disusun cantik. Ini orang Islam. Nabi handsome, Nabi sangat handsome. Nabi suka mengenakan terutama hari Jumaat, menggunakan pakaian yang cantik-cantik. Oh, kita baca dengan cerita Nabi Syama'il Nabi Muhammad SAW, cerita tentang pribadi Nabi Muhammad. Masya Allah. Jadi tuan-tuan puan ya, saya nak mengakhirkannya dengan 3-4 perkara pendek. Satu, tadi Tuan Pengusi kata kita nak keluarga yang sejahtera. Keluarga yang sejahtera mesti berlandaskan kepada agama. Bukan agama ni. Keluarga sejahtera mesti berlandaskan kepada agama. Nombor satu. Nombor dua, keluarga yang sejahtera yang berlandaskan agama. Rumah kita lahir di situ, kita besar di situ, kita tua di situ. In all probability kita mungkin mati di situ. Pastikan rumah-rumah kita
tiang menjadi bahan bukti, siling menjadi bahan bukti, tuan-tuan, ekor menjadi bahan bukti, kipas-kipas menjadi bahan bukti, lantai-lantai menjadi bahan bukti. Rumah kita bahan bukti untuk ditunjuk di hadapan Allah bahawa bahagian-bahagian rumah itu tuan-tuan sudah menyaksikan. Kita menjadikan rumah itu sebagai satu madrasah untuk semua, menjadikan ahli-ahli keluarga kita menjadi ahli syurga Allah SWT. Nombor tiga, tuan-tuan dan puan, tak ada cara lain, dah. Cara sekarang ni tak boleh, tuan-tuan. Tadi berapa ratus ribu? 518,400. Tuan-tuan sudah hidup, kalau umur 60 tahun tuan-tuan sudah hidup sebenarnya 518,400 jam. Saudara, jangan sia-siakan jam-jam yang berikutnya. Saudara kena buat shortfall. There were shortfalls. Tuan-tuan kena bagi shortfall ini dalam yang Allah masih izinkan kita bergerak, bertindak. Allah masih mengizinkan kita bernafas. Setengah tuan-tuan umur dah 60, setengahnya 70. Teman-teman kat sini 70. Maka tak ramai macam Hasan Ali 77 tahun. Saya masih bernafas. Tiap-tiap nafas saya itu nafas yang terakhir. Tiap-tiap pandangan saya pandangan yang terakhir. Tiap pendengaran saya pendengaran yang terakhir. Tiap langkah saya langkah yang terakhir. Tuan-tuan, oleh kerana semuanya yang terakhir, maka saya akan berikan yang terbaik. Saya nak beri satu contoh untuk tuan-tuan. Tuan, tolong you kira sikit lagi penutup ni. Salat yang tidak diqada. Salat tidak diqada. 1 bulan 150 salat. Betul tak? 1 hari 5, sebulan 150. Kali 12 bulan, 150 kali 12 berapa tuan-tuan? Berapa solat? 1,800 solat. 1 tahun tuan-tuan dan puan ada 1,800 solat. Kalau kita dulu-dulu masa muda-muda dulu tuan-tuan dan puan, sampai umur 40, 45 baru nak sembahyang. 20 tahun kita tak sembahyang. Berapa ribu solat? 20 tahun. 1,800 kali 20. Berapa? 3,600, 36,000 salat tidak diqada. Hukum mengqada salat ini wajib jumhur ulama. Jangan buang masa tuan-tuan. Begitu banyak salat yang nak diqada. Tuan-tuan kalau pergi warung jangan lebih daripada 15 minit. Habis order, tuan-tuan roti canai datang, cicah, minum, air teh, teh panas, lepas tu ajak kawan tinggalkan, habis dah. Mari kita solat. Solat apa? Solat duha. Mari kita pegang Quran, mari kita baca Quran, mari kita tadarus. Tuan-tuan dah pencen. Sebagai daripada tuan-tuan dah pencen ni, nampak apa tuan-tuan? Tuan-tuan nak tahu tuan-tuan, ada kawan saya, kawan tuan-tuan, 2-3 orang sama dia. Dia cakap tanya saya, Hasan, what do you do now? Dia tanya saya, Hasan, orang gila orang-orang ni, orang Melayu cakap putih tuan-tuan apa yang buat sekarang ni? Dia kata dia setiap bersara, dia dah buat, seorang tu 5 tahun dah bersara tuan-tuan, seorang tu 7 tahun dah bersara. Apa dia kata? So boring lah tuan-tuan, so boring. I don't know what to do, I've been pensioning for the past 5 years and 7 years. Dia dah pension, ada 5 tahun, 7 tahun, tapi dia boring. Apa dia buat tuan-tuan? Apa dia buat untuk menghilangkan boring? Pukul 6 dia dah bersedia pergi padang golf tuan-tuan. Pukul 1 baru dia balik. Hari-hari. Saudara, kalau tuan-tuan pergi rumah dia, saya yakin rumah dia malaikat tidak akan dijeru oleh malaikat. Pasti. Kesian tuan-tuan. Saya pun tergamam lah bila saya dengar, jadi saya pun tergamam lah. Saya kata saya full time dakwah, saya kata full time dia pun tak pernah faham full time dakwah, dia pun tak faham dakwah. Betul lah tuan. Dia tak adalah dia nak sampuk, dia nak dakwah yang what do you do dakwah ni? Pokok dia nak campur, tak ada. Saya kata saya full time dakwah. Tak adalah dia nak respon dakwah tu. Tak ada. Maknanya tuan-tuan, perkataan-perkataan agama tu tak ada dalam diri dia. Dakwah perkataan agama tak ada dalam diri dia.
Janganlah ada teman-teman di sejakam ni, janganlah. Ada manusia macam itu, dan saya suka berjumpa dengan manusia macam ini. Untuk saya berikan setakat yang saya tahu, belai dia, supaya bersama dengan dia kita jadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan ya, kemudian yang ketiga yang saya nak sebutkan ya, sampailah yang keempat, sampailah masanya kita buat rekonstruksi. Tuan-tuan, tak ada cara dengan saya menyebutkan ada 12 perkara rumah kita yang tidak didami, tidak didatangi oleh malaikat. Jadikan rumah kita mulai besok, rumah kita akan menjadi tumpuan malaikat Allah. Tumpuan malaikat Allah. Tuan-tuan, saya nak cerita habis ni, ini habis. Apa jadi kalau rumah kita tak ada malaikat dan kita mati? Masa tuan-tuan mati berada di ambang sakratul maut, di ambang tuan-tuan nazar nak mati, tuan-tuan nazar, tak ada malaikat. Yang ada hanya tuan-tuan syaitan iblis tuan-tuan. Di akhirnya nanti bila malaikat maut mencabut nyawa tuan-tuan nanti, malaikat iblis nanti akan memujuk tuan-tuan dan puan menidakkan kewujudan Allah, menidakkan tauhid Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah tuan-tuan. Kalau ada malaikat pun tak tentu. Ada malaikat pun tuan yang berjuang untuk membawa kita ke syurga pun tak tentu lagi. Bayang rumah yang tuan-tuan mati yang tidak ada malaikat. Bayang tuan-tuan. Jangan tuan-tuan. Disitulah bahawa kita tahu fungsi rumah. Bila kita berada di sakratul maut, bila kita berada di dalam nazak nanti, bila malaikat nak cabut nyawa kita nanti, bila kita nak mengucap la ilaha illallah, tak keluar nak mengucap la ilaha illallah. Sebab kita sudah diperdaya oleh syaitan dan iblis yang dulu rumah kita bertahun-tahun tuan-tuan. Sampailah masanya insya-Allah, saya harap saya lah dengan tuan-tuan dan puan-puan itu sekalian, marilah kita sama-sama balik ni tuan-tuan, balik yang keempat, yang akhir, yang kelima. Balik, jangan tidur malam ni. Bukan jangan tidur ke? Balik tuan-tuan sampai rumah nanti dalam pukul 10, 10.30, pukul 10 lah kot. Sekarang ni pukul 9.7, pukul 10 sampai rumah. Pukul 9.45 kita sampai rumah. Beritahu anak-anak apa yang perempuan dan tuan-tuan dengar dalam kuliah saya ni. Beritahu anak-anak, mama, ayah dan mama sudah buat keputusan dalam perjalanan balik ke rumah tadi bahawa rumah ini kita nak jadikan tempat tumpuan malaikat. Mama ada 12 perkara nak bagi tahu kamu, nantilah besok-besok nak bagi tahu. Rumah ini menjadi tumpuan malaikat sebab mama nak jadi ahli syurga, ayah nak jadi ahli syurga, engkau semua mesti menjadi ahli syurga. Kalau rumah kita ini menjadi tumpuan kepada malaikat, kepada iblis, syaitan, mama jadi ahli neraka, ayah jadi ahli neraka, engkau semua akan jadi ahli neraka. Kita dilahirkan ke dunia, diletakkan dekat planet dunia ini bukan untuk menjadi ahli neraka. Kamu menjadi ahli syurga, ayah menjadi ahli syurga, mama menjadi ahli syurga. Mari kita syurgakan rumah kita malam ini, besok pagi juga, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, yang akhirnya saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan nanti tuan-tuan keluar dapatkan ni tuan-tuan, namanya kompleks Andusul Khatimah. Dulu saya datang tuan-tuan, tak ada nampak lagi. Sekarang ni sedang dibangun. Tempat dia ialah di Kampung Lebu, Bentong, Pahang Termakmur. Daripada rumah saya Taman Tun ke tempat ini 45 minit tuan-tuan, exactly 45 minit. Sekarang tuan-tuan, masjid sedang dibangun. Masjidnya tuan-tuan dan puan, insya-Allah boleh tampung 1000 orang tuan, besar masjid dia. Insya-Allah masjid ni saja tuan-tuan berharga sekitar 4.2 juta ringgit. Kita nak bangunkan. Rumah-rumah sedang dibangunkan, asrama-asrama sedang dibangunkan, tuan-tuan, rumah makan dan sebagainya, rumah sajian sedang dibangunkan sekarang ni. Tepi jalan tuan-tuan, tanah 7 ekar yang diwakaf, seluruh sistem diwakaf. Tanah 7 ekar yang diwakafkan oleh 2 orang pasang, seorang suami isteri, satu pasangan suami isteri mewakafkan. Orang terlalu faham. Suami dia konsultan bagian property, isteri dia senior lawyer tuan, lawyer kanan, mewakafkan tanah 7 ekar. Dan tanah bila diwakafkan, nama pemilik tanah tu sekarang, nama pemilik asal tu sudah tak ada dalam geran. Nama dalam geran pemilik ni sekarang ialah Majlis Agama Islam Pahang. Majlis Agama Islam Pahang melantik namanya tuan-tuan menjadikan mutawali.
Yayasan Husnul Khatimah yang saya pimpin. Saya bukan orang faham, tapi dilantik saya. Yayasan Husnul Khatimah untuk membangunkan, untuk mengurus, dan bila siap fasa yang pertama bulan Mac 2026, maka kita akan adakan program, ada 7 program tuan-tuan. Semua program tuan-tuan, satu dunia ni saya rasa tak ada macam ini. Semua program menjurus kepada setiap yang datang mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua program menjurus kepada mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak muda datang mati mengucap la ilaha illallah. Orang dewasa datang mati mengucap la ilaha illallah. Orang warga emas datang mati mengucap la ilaha illallah. Ada 2 program. Satu program jangka panjang. Program ini makan masa 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ada yang boleh mati di sana tuan-tuan. Ini jangka panjang. Namun programnya ialah pusat pengajian warga emas. Tuan-tuan boleh datang, tuan-tuan bolehlah datang ke sini. Tak boleh tuan-tuan kalau duduk rumah dengan TV-nya, dengan anaknya, dengan menantunya, dengan berbagai-bagai keadaannya, susah untuk kita letakkan pemikiran kita dan tidakkan kita untuk mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia kenakan inam uzlah, dia kena uzlah dekat sini tuan-tuan. Yang kedua, program jangka pendek. Nanti saya nak beritahu bila siap bulan Mac tahun 2026, saya nak flower teman-teman di Sidangkang ni, teman-teman ni datang tuan-tuan. Tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu boleh datang 50 orang, 50 orang, 50 orang, 50 orang, 50 orang. Apa nama programnya? Datang suami isteri bersama dengan anak-anak. Anak-anak kecil 4 tahun bawah, supaya anak-anak didengar cerita syurga neraka. Anak ini dengar cerita tentang pahala dan dosa. Anak ini cerita dengar tentang malaikat maut. Anak ini cerita dengar tentang nazak, tentang mati sakratul maut. Anak ini kita dengar tentang macam mana kita nak hantar mak bapak menjadi ahli syurga. Ini. Saudara, nama programnya ialah Keluargaku Penghuni Syurga. Keluargaku Penghuni Syurga. Datanglah tuan-tuan. Saya pastikan nanti insyaAllah saya dan dekat-dekat 50 orang nanti ustaz-ustaz akan memastikan, ustaz-ustaz akan memastikan tuan-tuan, suami isteri dan anak-anak berada di lorong menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan mohon insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan banyaklah program-program ini tuan-tuan baca. Jangan buang. Tuan-tuan ambil ni jangan buang. Harganya 38 sen ni. Tuan-tuan kalau misalnya tuan-tuan tak nak menyumbang tak apa. Tuan-tuan doa saja. Tak menyumbang tak apa, tapi yang diharapkan tuan-tuan wakafkanlah, tuan-tuan zakatkanlah, infakkanlah, sama-sama kita bangunkan. Saya tak tuan-tuan nanti tangga masjid itu salah satu batu-batunya ada nama tuan-tuan dan perempuan. Menara masjid itu ada nama tuan-tuan dan perempuan, salah satu batu-batunya. Tuan-tuan lantai-lantai masjid itu ada nama anak-anak kita, nama menantu-menantu kita dan sebagainya. Kerana kita mewakafkan sesuatu, menginfakkan sesuatu untuk sama-sama membangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah Kampung Lebu bentuk Pahang Darul Makmur dijalankan secara wakaf tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah menjelang Mac 2026 kita boleh gunakan tempat ini. Jadi tuan-tuan nanti kalau pengurusi boleh bagi keizinan lepas isyak ni sekejap je saya nak lupa muslimat dan muslimat saja 5 minit. Saya nak lupa muslimat, saya nak cerita lebih sikit tentang ini tuan-tuan, namanya sijil wakaf tunai. Sijil wakaf tunai tuan-tuan, sijil wakaf tunai. Saya harap tuan-tuan insya-Allah pada teman-teman yang kita ada meja di belakang, kita ada meja di belakang, tuan-tuan boleh dapat yang cantiknya. Satu orang ambil 4 keping ni tuan-tuan. Satu keping wakaf untuk diri, satu keping lagi wakaf untuk isteri, satu keping lagi wakaf untuk mak, satu keping lagi wakaf untuk ayah. Manalah tahu mak ayah yang dah meninggal, macam mak saya dan ayah dah meninggal, sedang terseksa di alam barzakh. Tuan-tuan, hentikan siksaan itu dengan mewakafkan atas nama mak dan ayah yang telah pergi. Tuan-tuan, tolong mak, tolong ayah. Mereka sedang merintih, tuan-tuan, merintih. Mana doang anakku, mana wakaf anakku, mana infak anakku, mana. Tuan-tuan, ibu dan ayah sedang merintih, menangis, dibalun oleh bukan anak nakir. Mari kita selamatkan mereka. Satu lain untuk tuan-tuan, satu lain untuk isteri, satu lain untuk mak, satu lain untuk ayah. Saya nak jumpa muslimat ni masa apa saya nak minta muslimat bantu apa dia perempuan ni? Bantu menyebarkan kepada kawan-kawan, kepada adik-beradik, kepada teman-teman. Tuan-tuan, insya-Allah dengan bantuan itu maka tertegak segeralah kompleks Anjung Husnul Khatimah. Insya-Allah tuan-tuan, inilah jalan ke syurga. Saya bawa tuan-tuan nak tahu saya bawa ni. Saya bawa buku saya ni. Dulu pun saya dah sebut buku saya ni. Saya dah tulis 40 buku tuan-tuan. Saya dah tulis 40 buku. 3 buku yang saya bawa ni.
Buku ni Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga, tuan-tuan. Buku ni saya tulis 40 buku, ini buku yang terakhir, buku yang ke-40 ni. Tajuk dia Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Buku yang berikutnya Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Tuan-tuan, saya bagi pengetahuan macam mana cara nak mati husnul khatimah, macam mana dengan izin Allah Subhanahu wa taala usaha kita untuk mati dalam husnul khatimah. Dan buku yang ketiga tetap untuk anak-anak kita. Mak bapak baca, anak-anak pun baca. Tajuk buku ni Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Dalam lain kata, jadilah engkau anak yang saleh, anak yang salihah, untuk mengkhidmati ibu dan ayah menuju pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan puan ya. Jadi tuan-tuan puan ya, satu lagi tuan-tuan puan, insya-Allah ya, saya harap kepada tuan-tuan dan puan-puan ya, yang tuan-tuan nak mewakafkan keluarga ya, keluarga satu keluarga. Tuan-tuan boleh dapatkan borang ini insya-Allah ya, mengisikan nama-nama yang nak diwakafkan. Ada 10 nama ke 15 nama ke, tuan-tuan wakaflah insya-Allah ya, untuk sama-sama kita memberikan kesediaan dan memberikan kelonggaran, keselesaan kepada mereka yang hidup atau mereka yang telah mati, betul-betul ahli keluarga terdekat, untuk kita wakafkan, untuk disampaikan kepada komplek Husnul Khatimah. Dan akhir tuan-tuan dan puan, insya-Allah ya, tadi tuan-tuan dan puan, saya teringat tadi ada kawan ni dah pernah dengar saya rakam zikir munajat ya, 40 tahun yang lalu tuan-tuan. Saya rakam zikir munajat 40 tahun yang dalam radio, dalam TV. Bahasanya ketika itu zikir munajat Hasan Ali lah tuan-tuan. Ini kita rakam balik ni, zikir munajat. Kita didik anak-anak tuan-tuan ya, selama 36 tahun sama camp ini. Saya didik anak saya 8 orang ini. Saya didik cucu saya 18 orang. Asasnya zikir munajat, nak tenangkan dia, nak lembutkan hati dia, nak mudahkan dia menyebut kebesaran Allah, nak mudahkan dia rukuk dan sujud, nak mudahkan dia khidmat mak bapak, nak mudahkan dia menjadi anak yang saleh, anak yang salehah. Dendangkan namanya zikir munajat. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan boleh dapatkan di luar di sana insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, akhirnya ini kad saya tuan-tuan ya, ini kad saya. Di belakang ni ada 5-6 media sosial. Tuan-tuan pergi sajalah, free.